أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk kita terus hidup dalam keadaan kita beragama Islam, dalam keadaan kita beriman. Dan Alhamdulillah kita diberikan pula kesempatan untuk sama-sama kita mengisi sebahagian daripada sisa-sisa hidup kita untuk kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan apa yang digambarkan sebagai barakah kehidupan bersama iman dan Islam. Jadi insya-Allah pada petang ini kita sambung apa yang telah kita bincangkan pada masa yang 2 hari lepas berkenaan istiqamah. Jadi istiqamah ini adalah merupakan satu perkara yang penting, insya-Allah. Penting dalam rangka untuk kita memastikan bahawa kita ini berada di dalam rahmat Allah dan berada di dalam petunjuk Allah, maksudnya berada dalam hidayah Allah. Kerana Allah SWT menggambarkan bahawa istiqamah ini adalah merupakan perintah, perintah yang diberikan kepada kita. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ini surah Hud. Maka hendaklah kamu ini sentiasa beristiqamah, sentiasa berpegang teguh di atas jalan yang betul, dan diperintah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu. Dan hendaklah kamu sentiasa menjadi orang yang kembali kepada Allah, wa man taba, dan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merujuk kepada Allah, merujuk kepada kebenaran. Dan jangan kita melampaui batas dalam hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita dah menggambarkan tentang istiqamah ini adalah merupakan satu yang penting, kerana Nabi menggambarkan bahawa amalan yang diterima oleh Allah ialah amalan yang adanya istiqamah. Innal a'mal bil khawatim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya amal yang sebenar itu ialah amal yang menutup. Maknanya menutup ni kita buat satu amal sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak sama-sama menggambarkan, merasakan bahawa istiqamah itu adalah satu yang penting, insya-Allah. Dan istiqamah itu maksudnya secara umum, saya ulang balik, iaitu kita tetap teguh, terus menerus, konsisten dengan pendirian kita, dan kita sentiasa bersama-sama dengan akhlak Islam, akidah Islam, sentiasa bersama-sama dengan syariat Islam. Jadi istiqamah ni maknanya kita continue dengan iman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Jadi Allah gambarkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, sesungguhnya mereka ataupun orang-orang yang menyatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka berpegang teguh, mereka beristiqamah, summa istaqamu, dan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang yang beriman dan istiqamah ni dia tak takut, tidak ada ketakutan pada dia. Dan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pula ada kesedihan, duka cita. Dan istiqamah ini bukanlah maknanya sesuatu yang segala-galanya, tetapi istiqamah ini adalah menentukan bahawa amalan itu, sesuatu itu mendapat redha Allah, maka Allah bagi dia anugerah istiqamah. Sebab itu kunci istiqamah nombor 1 ialah anugerah Allah. Kita boleh buat macam-macam, tapi kalau Allah tak bagi, tak dapat. Jadi kita anugerah Allah. Sebab itulah
Kuncinya sini bukanlah kita buat amalan yang banyak, amalan yang besar, tapi kunci di sini ialah kita buat amalan yang berterusan. Walaupun amalan itu sedikit, walaupun amalan itu mungkin orang tak kisah pun. Seperti kita lalu-lalu nampak sampah, kita buang sampah. Buang halangan, ada tengah jalan tu ada halangan, kita buang halangan tu. Jadi kita kata amalan tu orang tak kisah pun. Tapi rupa-rupanya bila kita melakukan secara istiqamah, amalan yang sedikit itulah yang akan membina kekuatan kepada kita, membina kebaikan kepada kita. Apa dia? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi rupa-rupanya nak membebaskan diri kita daripada ketakutan dan membebaskan diri kita daripada kesedihan ialah istiqamah fil amal. Istiqamah berterusan di dalam beramal. Kita telah berbincang tentang istiqamah ini. Kunci-kuncinya ada 3. Ada 3. Dan kuncinya yang pertama ialah kita menyaksikan bahawa kita ini semua istiqamah itu anugerah Allah. Jadi Allah akan bagi pada mereka yang apa namanya disayanginya. Maknanya mereka yang merasakan dirinya hamba. Yang kedua, istiqamah ini adalah kunci kepada istiqamah ini ialah sabar. Sabar. Maknanya yang kedua ni ialah sabar. Sabar ni maknanya kita menjadikan segala yang ada pada kita itu hanya untuk mendapat redha Allah. Jadi kita tahan, kita tak keluh kesah, kita tak komen-komen, kita tak kritik orang, kritik siapa-siapa. Jadi sabar ini adalah merupakan kunci untuk istiqamah. Sebagaimana yang kita gambarkan, bahawa digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, yang digambarkan bahawa sabar itu adalah merupakan kunci kepada istiqamah. Dan sabar ni pula ada empat kategori sabar ni. Ada 4 kategori secara umumnya. Ada 4 kategori. Yang pertama sekali ialah sabar dalam ibadah. Sabar dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sabar dalam ibadah dan ketaatan. Jadi ini sabar ni kalau kita tengok sabar ni dia punya asas daripada apa asas kepada sabar. Dia tak boleh lari daripada al-yaqin. Al-yaqin ni maknanya kita percaya sepenuhnya. Dalam hati kita rasa tidak ada syak, tidak ada was-was, ragu-ragu kepada Allah. Jadi sabar ni dia bermula dengan al-yaqin. Yakin ni kepercayaan kita. Jadi maknanya nak sabar ni kita perlu ada keimanan. Perlu ada keimanan. Jadi nak iman pula macam mana? Nanti kita akan tengok kat bawah nanti. Lepas ni saya akan cerita sikit, insya-Allah mudah-mudahan cukup cepat masalah. Jadi sabar ni kita pun tahu menahan diri kita daripada keluh kesah. Itu sabar. Menahan diri kita daripada merasa berat daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Allah bagi kepada kita, kita tahan daripada keluh kesah, daripada rasa berat. Ya, sebab itulah dalam mengenal Allah ni, tuan-tuan dan puan, kita nak kena rasa sentiasa sayang pada Allah. Sebab sayang pada Allah tu kunci kita untuk bersabar juga. Maknanya bila kita iman ni dia makna iman ni bukan hanya yakin saja, tapi iman ni ialah apabila kita ni boleh sayang ke Allah, boleh rasa rindu ke Allah. Ini 2 sifat ni. Yang pertama menyerah. Bila kita baca Fatihah, setiap kali kita baca Fatihah, setiap kali kita membaca Fatihah, maka hendaklah kita merasakan bagaimana bila kita membaca Fatihah tu, kita membaca Fatihah dalam keadaan kita ada memahami makna-makna Fatihah. Makna-makna Fatihah iaitu yang pertama sekali kita sebut antaranya ialah kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita nak menghormati, mengagungkan, memuliakan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita perasaan mengagungkan Allah. Kita bermula dengan perkataan mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji pada Allah. Kita nak rasa keagungan kita itu datang bersama dengan merasa memerlukan Allah.
Maknanya kita nak rasa memerlukan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ni, segala puji kepada Allah atas segala perkara-perkara yang ada. Segala perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan kita ni, yang baik, yang buruk, semuanya pujian bagi Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ni maknanya bukan hanya kita kata memuji Allah, tapi puji Allah dalam keadaan kita menyerah diri kepada Dia, dan dalam keadaan kita merasa memerlukan Allah. Jadi bila sebut alhamdulillahirabbil alamin, kita nak rasa hati kita ni, diri kita ni tunduk kan, dari solat ni tunduk ni, kita nak rasa kita memerlukan Allah. Rasa memerlukan Allah, rasa kita ni bersyukur pada Allah, berterima kasih, kita memerlukan Allah, kita menyerah pada Allah. Ini syarat nak sabar ni ada pada suratul Fatihah. Yang mula-mula sekali. Mula-mula pertama sekali bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya kita nak memuji Allah, kita nak mengagungkan Allah. Dengan nama Allah lah aku bermula, dengan nama Allah lah aku melakukan sesuatu kan. Lepas tu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji pada Allah. Hati kita rasa apa? Hati kita rasa kita terima kasih ke Allah, kita bersyukur ke Allah. Kemudian yang penting tadi apa? Kita nak rasa bahawa kita mengagungkan Allah. Segala yang ada ni semuanya pujian pada Allah. Kemudian kita nak rasa memerlukan Allah. Ini penting. Menyerah maknanya merasa mengagungkan Allah dan memerlukan Allah. Rasa memerlukan Allah. Jadi bukan hanya memuji Allah, tapi kita merasa memerlukan Allah. Itu asas kepada sabar yang pertama. Asas kepada sabar yang pertama, al-yakin. Al-yakin membawa maksud menyerah. Menyerah membawa maksud kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan kemudian kita merasa memerlukan Allah. Dia kena rasa memerlukan Allah. Kita nak rasa saya ni memerlukan Allah, nak rasa macam tu. Kemudian selepas itu kita kena melihat pula Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan kita puji Allah dalam Fatihah tadi. Ini sabar ada di situ. Apa dia? Sayangnya Allah pada kita, kasihnya Allah pada kita, dan pada masa yang sama kita nak sayang Allah. Jadi bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan segalanya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita menyerah ke Allah sebab segala puji pada Allah. Kemudian kita sayang ke Allah, kita rasa memerlukan Allah. Kita rasa memerlukan Allah, kita menyerah pada Allah. Itu makna dia. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kita nak rasa Allah sayang kita, Allah kasih kita, kita sayang ke Allah. Jadi perasaan sayang ke Allah. Ar-Rahmanir Rahim, kita rasa sayang ke Allah, hati kita rasa sayang. Maliki Yaumiddin, dialah pemilik kepada hari akhirat, yaumul akhirah. Maliki Yaumiddin, hari yang tersebut, hari agama, iaitu akhirat. Maka kita nak rasa rindu nak jumpa Allah. Puji Allah, menyerah Allah, puji Allah, merasa memerlukan Allah, sayang Allah. Ayat kedua, ayat ketiga. Ayat pertama bismillah, ayat pertama. Yang kedua adalah menyerah pada Allah, maknanya kita puji Allah, agungkan Allah, syukur tadi, dan kita rasa memerlukan Allah. Ayat yang ketiga tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, kita rasa apa? Kita rasa sayang ke Allah. Bila kita baca, bayangkan Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, menyebut nama Allah tadi, maka kita nak rasa sayang sangat pada Allah. Kita sayang kat siapa hari ni? Sayang kat anak-anak, sayang kat isteri, suami, sayang kat harta, pekerjaan, sayang kat semua yang ada di hadapan kita, di keliling kita ni. Maka kita nak rasa kita sayang Allah lebih daripada apa yang ada. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini maknanya di situ ada sabar. Bila sayang kat situ ada sabar. Bila kita sayang kat situ ada sabar. Dan kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ni maknanya apa? Hari akhirat ni kita nak merasakan Allah lah pemilik, Allah lah Al-Malik, Allah lah Raja, Allah lah pemilik kepada Yaumiddin, hari akhirat tadi. Maka kita nak rasa apa? Ya Allah, aku rindu nak jumpa Engkau, Ya Allah. Jadi dalam hati kita tanamkan satu perasaan rindu ke Allah. Jadi dekat rindu tu ada kesabaran. Kat rindu tu ada kesabaran. Jadi sabar ni merupakan kunci kepada istiqamah. Yang kedua lah, yang pertama anugerah Allah, yang kedua sabar. Jadi sabar ni rupanya ada pada al-yaqin. Al-yaqin ni ada pada tiga benda yang saya sebut. Yang pertama menyerah pada Allah. Menyerah maknanya kita bersyukur, mengagungkan Allah, dan kita rasa perlukan Allah. Kemudian yang kedua, kita rasa sayang ke Allah, kasih ke Allah. Hati kita nak rasa sayang Allah lebih daripada yang lain-lain. Yang ketiga, kita nak rasa rindu ke Allah, nak jumpa Allah ke akhirat.
Ke akhirat kita nak jumpa Allah. Kita nak jumpa Allah kat yaumul mahsyar. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak kelemahan, kesalahan, kita memang mengakulah kita ni hamba. Kita mengakulah kita ni hina, dhaif, kita ni penuh kelemahan, kehinaan, tapi kita nak rasa bahawa kita rindu nak jumpa dengan Allah. Itu maliki yaumiddin, perasaan hati kita. Kita nak ikat dengan rindu pada Allah. Bila sebab akhirat je kita rindu. Jadi dunia ni apa? Dunia tempat bekerja sementara nak jumpa dengan Tuhan kita, Rabb. Jadi di situ akan ada kekuatan sabar. Jadi sabar ni terbagi kepada 4. Yang pertama sekali, sabar dalam ibadah dan taat. Yang pertama sekali, bila kita dah buat sesuatu, mungkin ada halangan, mungkin ada kesusahan, maka nak kena sabar. Nak kena sabar. Ini kunci istiqamah. Kena lawan. Kalau ada benda-benda nak buat, contohnya nak buat apa namanya, kita kata solat malam, nak buat puasa, nak baca Quran, nak zikir, di situ ada apa? Di situ ada rasa perasaan nafsu tak mau, halangan-halangan kita dan sebagainya, sihir, tiba-tiba sakit. Jadi kita nak sabar dalam melaksanakan ibadah. Jadi sabar dalam ibadah dan ketaatan ini, maknanya apa? Maknanya kita nak mendahulukan sayang kepada Allah, redha pada Allah lebih daripada yang lain. Sayang pada Allah, redha pada Allah. Jadi kita nak rasa macam itu, lebih daripada nafsu kita, lebih daripada yang lain. Jadi yang lain jadi kecil, yang redha Allah jadi besar. Cara ringkas. Kedua, sabar daripada buat maksiat. Kita nak istiqamah juga, kita kena latih sabar. Apa maksiat? Maksiat ni segala yang disukai oleh nafsu. Yang diri kita, hati kita suka, tu maksiat yang bertentangan dengan Allah. Yang kita suka, yang bertentangan dengan syariat Allah, tu maksiat. Yang bertentangan dengan redha Allah, tu maksiat. So segala perkara yang kita suka, yang bertentangan dengan redha Allah, daripada syariat Allah, itulah merupakan apa? Maksiat. So maksiat ni kita nak kena sabar dalam meninggalkan dia, daripada membuat maksiat. Itu yang kedua, sabar daripada buat maksiat. Kalau ada maksiat, sebab tu kita kena buang maksiat. InsyaAllah Zoom hari besok malam, kita akan cerita sikit tentang dosa ni, yang tersembunyi dosa ni. Ini ancaman dalaman kita. Ini kita akan cerita sikit. Siapa duduk dalam tarbiyah kena faham yang itu. Dosa yang tersembunyi, kita kena faham. Baik, jadi yang keempat, yang ketiga, sabar dalam melakukan perkara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Sabar daripada benda yang sia-sia. Apa benda sia-sia? Apa sahaja benda yang tak dapat pahala, sia-sia. Dia tak dosa, tapi dia tak dapat pahala, sia-sia. Benda yang melalaikan kita, sia-sia. Benda yang menyebabkan kita tidak boleh mengislah diri kita, sia-sia. Benda yang sia-sia. Dan berlebihan dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia kita berlebihan. Sabar daripada buat benda yang berlebih-lebihan dengan urusan dunia. Itu pun insya-Allah kunci kepada istiqamah. Jadi kalau makan, jangan makan lebih-lebihan. Kalau minum, jangan minum lebih-lebihan. Kalau tidur, jangan tidur berlebih-lebihan. Kalau kita bergaul, jangan berlebih-lebihan. Kalau kita bergurau, jangan berlebih-lebihan. Jadi benda yang berlebih-lebihan dengan dunia ni akan membawa kepada tersekatnya istiqamah dalam amal. Jadi kita jangan berlebih-lebihan. Itu sabar. Sabar daripada melakukan benda yang berlebih-lebihan daripada dunia. Yang keempat ialah sabar ketika menghadapi ujian, musibah, benda yang kita tak suka. Makin kita buat, makin sakit. Makin buat ibadah, makin sakit. Ada tak? Ada. Di kalangan kita ni, makin kita nak buat, kita betulkan syahadah kita, kita betulkan kita punya ibadah, kita betulkan kita punya kekuatan kita, nak baiki kekuatan, kelemahan kita, gantikan kekuatan, semua tu akan ada halangan. Yang menghalang kita antaranya ialah saka kita. Kalau kita ada saka ni, menghalang kita ni, saka ni. Sebab tu tuan-tuan guru kita perintahkan kita, suruh kita, wahai anak-anak muridku, peliharalah diri kamu daripada gangguan-gangguan syaitan minal jin wal ins. Apa dia? Antaranya saka, sihir. Sebab tu kalau ada, kena apa? Kena buang saka tu. Macam mana nak buang saka? InsyaAllah mungkin ada satu masa Ansar boleh buat lah, buang saka secara ramai-ramai, insyaAllah kalau ada kesempatan. Jadi kita kena buang sihir. Ini sabar. Sabar, bila kita boleh bersabar dengan 4 perkara ni, insya-Allah
kita istiqamah. Kita boleh istiqamah insya-Allah. Jadi sebab tu kita nak kena rasa hari ni kadang-kadang Allah nak bagi kita, tapi kita yang tak sabar. Allah nak bagi rahmat kat kita, Allah nak bagi nikmat kat kita, Allah pilih kita, tapi kita yang tak sabar. Kita yang tak sabar. Jadi yang keempat, yang kita kata yang kedua adalah as-sabar. As-sabar ini asas atau kunci kepada istiqamah. Yang ketiga, kunci istiqamah ialah kita bersama-sama dengan jamaah as-sahihah ataupun jamaah yang sadiqah, jamaah yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan bersama-sama dengan 72 firqah, 72 kumpulan-kumpulan yang sesat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni maknanya apa? Mereka yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang mengikut sahabat-sahabat baginda al-jamaah. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manakah 72 golongan tu? InsyaAllah satu hari mungkin kita boleh buatlah tajuk tu, 72 golongan firqah. 72 golongan firqah satu. Nabi kata kita pecah 73 golongan. 73 kan, satu aja boleh diterima, akan diterima oleh Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 72 tu semuanya Allah tolak. Allah tolak. Jadi apa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni maksudnya ni? Maksudnya yang bersih akidahnya, yang bersih ibadahnya, yang bersih akhlaknya, syariatnya, yang berjuang dengan dirinya, dengan hartanya untuk menegakkan Islam. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk kita istiqamah, maka perkara ketiga yang digambarkan sebagai kuncinya ialah kita tak boleh duduk seorang-seorang. Sebab tu tarbiyah dalam jamaah, dakwah dalam jamaah, jihad dalam jamaah, JDT dalam jamaah. Jadi apa sahaja yang kita lakukan mesti ada sahabat-sahabat yang soleh bersama kita. Kenapa? Sahabat-sahabat ni lah ibarat mereka yang akan memimpin kita, membina kekuatan kita biiznillah, dengan izin Allah. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Ya Allah perintahkan kita supaya jangan berpecah belah. Dan berpecah belah ini sebenarnya adalah sifat orang-orang yang musyrikin. Orang yang munafik suka pecah belah sebab dia pentingkan diri dia sendiri, dia pentingkan nafsu dia. Orang musyrikin dia suka pecah belah sebab dia ada kepentingan dunia. Orang musyrikin dia ada kepentingan dunia. Jadi sebab tu kita nak sebut kat sini, kita perlukan kepada sahabat-sahabat. Dalam ayat yang lain, surah Ar-Rum ayat 31-32, Allah gambarkan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia'un kullun hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahu alazim. Di surah Ar-Rum. Hujan turun tuan-tuan. Saya berada di tengah jalan, di tepi jalan, tempat parking. Belakang tu highway, sekejap lagi dalam perjalanan. Jadi, dan janganlah kamu tergolong daripada golongan orang musyrikin. Siapakah orang musyrikin ini? Iaitu orang-orang yang menjadikan fahaman agama mereka itu berselisihan mengikut kecenderungan masing-masing. Lalu mereka menjadi orang yang berpuak-puak, syia'un. Orang yang berpuak-puak, syiah. Jadi nak sebut kat sini, orang musyrikin ni dia akan tengok dia yang bagus, kumpulan dia bagus, jamaah dia bagus, dia pun mengkafirkan orang lain. Dia merendahkan orang lain. Dia rasa jamaah dia je betul, sehingga dia kata orang lain memang sesat. Itu maknanya musyrik, sifat musyrikin itu. Sifat orang musyrikin. Jadi dia akan berselisih dengan banyak benda, suka cari gaduh, suka cari berselisih, benda perselisih dia suka berbalah-balah ni. Ni sifat orang musyrikin. Sebab kenapa orang musyrikin macam? Sebab orang musyrikin ni dia banyak Tuhan. Tuhan dia nafsu pun Tuhan dia, kan? Bos dia pun Tuhan dia, kan? Masyarakat awam pun Tuhan dia. Semua banyak pakat Tuhan belaka. Jadi sebab tu dia tidak ada wahidul, kan? Kita kata wahdatul fikr tak ada. Kesatuan fikrah tak ada. Kesatuan wahdatul akidah tak ada. Dia berpecah-pecah. Jadi orang musyrikin ni memang suka berpuak-puak.
Jadi sebab tu kalau kita ni suka berpuak-puak, kita tengok orang kejahatan orang, kita tengok kehebatan kita tengok keburukan orang, kita tengok kebaikan kita suka berbanding-banding, rasa ujub sebagainya. Itu sifat musyrikin tu. Ujub tu sifat musyrikin. Riak sifat musyrikin. Rasa dirinya best, sifat musyrikin. Dia tak ada rasa tawaduk dengan orang Islam. Dan berpuak-puak. Jadi sebab itulah kita perlu hidup bersama jamaah. Perlu hidup bersama jamaah. Baik. Jadi saya nak masukkan dekat sini sebagai perkara yang kita nak kena buat pada hari inilah, supaya bagaimana kita boleh mempraktikkan istiqamah dengan 3 kunci tadi. 3 kunci ni, yang pertama, istiqamah adalah anugerah Allah. Kepada siapa yang Allah anugerahkan? Kepada mereka yang merasai sifat hamba, merasai sifat abd, sifat hamba. Dia hamba. Ya Allah, aku lemah, kuatkan aku. Ya Allah, aku hina, muliakan aku. Ya Allah, aku serba dhaif, serba tak mampu. Ya Allah, kau mampukanlah aku. Ini sifat hamba. Dia rasa diri. Ini saya dah cerita 2 hari lepas. Tajuk istiqamah bahagian 1. Yang kedua, kita sebut kuncinya ialah sabar. Sabar ni luas dia punya perbincangannya, tapi saya cuma buat secara umum sahaja. Sabar maknanya, sabar ni dia merupakan satu yang lahir daripada iman. Iman yang apa? Iman ni kalau kita tengok dalam surah Fatihah yang kita baca, dia ada unsur-unsur mengagungkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengagungkan Allah. Bermula dengan nama Allah. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah, bersyukur pada Allah. Kita maknanya menyerah ke Allah. Macam mana cara menyerah? Kita bersyukur pada Allah. Kita merasa memerlukan Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita sayang pada Allah. Maliki Yaumiddin. Kita merasa rindu nak jumpa Allah. Ini 3 sifat besar di dalam al-iman. Iman ni dia akan lahirkan sabar. Maka kita bincangkan sabar ada 4 tadi. Jadi ni saya nak beritahu macam mana. Yang ketiga ialah bersama jamaah. Bersama jamaah. Mesti ada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita. Sebab tu kita kata wal asr, sesungguhnya masa itu demi masa, demi kehidupan, innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, melainkan yang beriman, wa amilus solihat, yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan juga berpesan-pesan. Maknanya duduk dalam jamaah. Baik, itu cara ringkas. Okey, macam mana kita nak memulakan istiqamah ni? Daripada kita faham kunci-kunci tadi tu secara umum, macam mana nak mulakan? Ada 5 perkara asas untuk kita membina kekuatan. Asas untuk kita proses diri kita. Asas yang pertama, kita lihat untuk kita mendapat anugerah Allah, untuk kita ada kekuatan untuk sabar, untuk kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, maka kita perlukan cahaya daripada Allah. Cahaya apa? Nurul Islam, Nurul Iman, Nurul Ihsan. Nurul Islam, Nurul Iman, Nurul Islam. Di sekitar kita ni ada cahaya. Dalam hati kita ni, katakanlah hati kita kat dalam ni ada cahaya. Dah keliling kat dia, tapi cahaya tak masuk. Macam mana nak bagi cahaya masuk? Sebab bila cahaya masuk, barulah kita boleh islah diri kita. Barulah kita boleh melaksanakan 3 kunci tadi. Nak islah diri kita, nak baiki diri kita, nak berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada yang lebih baik, dan lebih baik untuk istiqamah dengan kebaikan. Kita perlu cahaya Allah. Ini yang kita nak bincang. Kita nak sebut sebagai kita untuk sini ada 5 perkara. Tuan-tuan masukkan dalam kehidupan kita 5 perkara ni, insya-Allah Allah akan beri kekuatan kepada kita. Yang pertama, untuk nak beramal. Yang kedua, untuk nak kita berterusan dengan amal. Memperbaiki amal kita. Beramal, pertama beramal. Yang kedua, istiqamah dengan amal, dan betul memperbaiki amal kita. Ihsan. 5 perkara ni, iaitu dengan kita membawa
cahaya, menjadi asbab untuk cahaya masuk dalam hati kita. Dan bila cahaya masuk dalam hati kita, daripada nurul Islam masuk nurul iman masuk, maka dia akan menjadi nurul ihsan. Ihsan apa? Dia akan boleh nak istiqamah dan dia boleh memperbaiki amalan dia. Jadi kita bukan nak beramal je, nak pastikan amal tu boleh istiqamah dan amal tu boleh meningkat, ihsan. Ini 5 benda kena buat, insya-Allah. Kalau kita buat, insya-Allah. Saya cari beri saya secara ringkas. Yang pertama sekali, kita kena iksarul zikr. Kita kena memperbanyakkan zikir yang pertama. Jadi untuk kita istiqamah ni, kita kena alas amalan kita itu dengan zikrullah. Zikrullah ni kita kena banyakkan dan kita kena pelbagaikan zikir. Jadi kita tak naklah cerita pasal kelebihan zikir sebagainya, tapi amalan ni kena banyak zikir kita dia. Dan zikir yang paling utama sekali ialah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu paling utama sekali. Jadi yang pertama sekali, hendaklah kita membina kekuatan dalam diri kita ni untuk melatih diri kita supaya sentiasa berzikir. Dan berzikir itu dengan lidah kita dan dengan hati kita. Antara zikir yang paling afdal zikr, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jin tidur sudah mari. Senang aja, jin tidur sudah mari. Ambil semayang sekejap, masukkan air dalam hidung. Dia suka duduk kat hidung tu. Jin semayang ni suka duduk kat jin tidur suka kat hidung. Ambil semayang tu, masukkan air, sedut air ke hidung. Sedut air. Bila air masuk kat sini, kita ni insya-Allah kita segar mata kita sikit. Kemudian kita ambil macam biasa. Kemudian minta ke Allah. Yang kedua, kita ubah tempat lain. Yang ketiga, kita takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kita takbir. Tujuan takbir, kita nak halau jin-jin yang jahat-jahat ni. Baik, yang pertama iksrarul zikir, iaitu kita nak banyakkan zikir. Zikir ni kita kena banyakkan, dan kita banyakkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita zikir. Jadi bila zikir ni dengan lidah, dengan hati, kemudian hati kita ni pula, kita jangan hanya sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tapi kita kena cerita, kena sebut tidak ada yang maha, yang memberi melainkan Allah, tidak ada yang memberi manfaat melainkan Allah, tidak ada yang memudaratkan melainkan Allah. Jadi maknanya kita ubah makna di dalam hati kita. Hanya satu hari kita tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah, tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah, sehingga akhirnya berbekas dalam hati kita. Kemudian tidak ada yang memberi mudarat melainkan Allah, tidak ada mudarat, tidak ada yang memuliakan melainkan Allah, tidak ada menjadikan melainkan Allah. Jadi kita la ilaha illallah, la ilaha illallah itu kita resapkan makna-makna yang berbeza sesuai dengan sifat Allah, sesuai dengan asma Allah, nama Allah. Jadi kita hitung banyak kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang memaksa melainkan Allah, tidak ada yang memaksa melainkan Allah, tidak ada yang mengalahkan melainkan Allah. Nama Allah Al-Qahar, Al-Jabbar. Tidak yang mengasihi melainkan Allah, tidak yang mengasihi melainkan Allah, tidak ada yang hebat sempurna, yang azim melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita banyakkan. Jadi bila kita banyakkan tu, maka kita akan berbekas. La ilaha illallah tu sifat Allah, nama Allah akan berbekas pada hati. Ini kena membanyak. Nombor 1, kena banyakkan zikir untuk istiqamah. Sebab tu kena zikir, banyak zikir. Yang kedua, iksarus salah ala nabi, salah ala nabi. Yang kedua ialah kita memperbanyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua bukan hanya kita zikir, tapi selawat. Kerana selawat ini sebenarnya dia punya fadilat, dia kelebihan terlalu banyak. Antaranya dia menjadi irsyad. Irsyadnya apa? Menjadi satu cahaya kepada kita, menjadi pembimbing kepada kita. Maka dia, bila kita banyak selawat ni, Allah akan menjadikan selawat itu sebagai sesuatu yang mengarah hidup kita. Macam itu, memudahkan kita untuk beramal. Allah akan jadikan begitu. Akan jadi kita sebagai pembimbing kita. Jadi dia akan menegur. Kalau kita buat salah, dia tegur. Bukanlah tegur dalam bentuk tiba-tiba apa. Adalah yang sesuatu yang mengingatkan kita.
Ni selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Ikutlah sallallahu ala Muhammad. Ikutlah kita nak selawat macam mana. Tapi banyakkan. Dan selawat itu akan menjadi sebagai satu kekuatan insya-Allah untuk kita diberikan cahaya itu masuk dalam hati kita. Banyak selawat, banyak cahaya masuk. Yang kedua. Nombor 3, mahabbatus salihin wa khulutatuhum ma'an ta'aluh bibihim. Kita mencintai orang soleh. Yang ketiga, yang pertama kita la ilaha illallah, kedua selawat. Ini untuk menyebabkan masuk cahaya nurul Islam, masuk nurul iman, masuk akhirnya akan terlahir nurul ihsan. Jadi ini nak bagi istiqamah ni kena ada ni. Yang pertama sekali la ilaha illallah, yang kedua ialah selawat kepada Nabi. Yang ketiga ialah kita mencintai orang soleh. Orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang yang warak, menjaga takwa dia, maka kita mencintai orang soleh, sayang pada orang soleh, kemudian kita bergaul dengan dia. Kita bergaul dengan orang soleh, dan kemudian kita beradab dengan dia. Jangan bergaul dengan soleh kita kurang ajar kat dia pula. Kita beradab, kita jaga adab kita dengan orang soleh tu. Jangan kita bergaul dengan dia, kita buat macam-macam, tak kan? Kita menjaga adab tadi. Maknanya bila kita menjaga adab dengan dia, jangan kita main sebarang-sebarang kawan dengan dia, kita panggil macam orang yang tak ada apa-apa kan. Gelaran tak apa-apa. Jadi kita kena beradab dengan dia. Jadi bila kita beradab, kita bergaul dengan dia, kita sayang kepada orang soleh tadi, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita sebagaimana yang Allah turunkan rahmat kepada orang soleh tersebut. Jadi orang soleh ni Allah bagi rahmat, Allah bagi cahaya, Allah bagi barakah, Allah bagi ma'unah, pertolongan, malahan Allah memberi karamah pada dia. Ini rahmat Allah ni. Jadi bila kita bersama dengan orang soleh, kita sayang dengan dia, kemudian kita bergaul dengan dia bersama adab kita, bersama adab dengan akhlak, maka Allah akan menurunkan rahmat. Semua yang diturunkan rahmat kepada orang saleh yang kita bersama dengan dia tadi, maka Allah akan bagi kat kita juga tempias yang kita dapat. Itulah antara asbab cahaya al-iman wal Islam wal ihsan akan masuk dalam kehidupan kita. Itu satu kekuatan untuk kita istiqamah. Jadi janganlah kita bergaul dengan dia, kita bergaul, kita sakitkan hati dia, kita kurang ajar dengan dia kan, contohnya kan. Janganlah kita bergaul dengan dia tanpa adab. Kalau kita bergaul tanpa adab, akan menjadi malang kat kita, mendapat laknat pula. Yazbillah min zalik. Jadi kita kena beradab dengan dia, tapi nak kena sayang dengan orang soleh. Siapa yang soleh-soleh, yang warak-warak, yang Allah sayang tu, yang dekat dengan Allah tu, kita kena sayang kat dia. Jangan kita pandang ringan orang yang Allah sayang ni, orang yang bertakwa ni, orang yang warak ni, orang yang berilmu ni kan, orang yang ada kebaikan di sisi Allah tadi tu, jangan kita dengki-dengki dengan dia. Hari ni ada orang sampai peringkat dia buat satu channel dia kan, nak cerita keburukan orang soleh, nak cerita keburukan ustaz-ustaz kita. Kesian ni Ustaz Kazim kena sihir pun dia bantai. Dia kata apalah ustaz dengan kena sihir lah apa sebagainya. Dia bantainya ustaz ni, dia bantainya ustaz tu, macam-macam ustaz dia bantai kan. Jadi ada orang yang tidak beradab dengan orang soleh. Jadi kita lihat, bila tak beradab tu, Allah tak bagi cahaya. Allah tak bagi cahaya kat dia. Semua yang ada hanya sekadar di luaran sahaja. Fikiran dia tak sampai penghayatan, ilmu dia tak sampai penghayatan. Dia susah nak bertaubat, susah nak beramal, cahaya tak masuk. Jadi sebab itulah kita nak sebut kat sini. Yang ketiga yang digambarkan oleh para ulama kita yang mengkaji tentang bagaimana kita mahu membina kekuatan di sisi Allah, kita kena mahabbatus salihin. Kita kena sayang kepada orang yang saleh. Orang tu kita sayang kerana Allah sayang kat dia. Kemudian kita bergaul dengan dia. Jangan kita sayang gitu je. Kita kena bergaul. Bergaul dengan mereka. Dan kemudian pada masa itu juga kita kena apa? Kita kena kita sebut tadi beradab. Berakhlak. Yang keempat, an-nasih khalqillah. Yang keempat ni
nak dapat cahaya masuk dalam hati kita untuk kita beristiqamah dalam amal kita, hendaklah kita berlaku baik kepada makhluk Allah. Dengan makhluk Allah ni kita hendaklah berlaku baik. Berlaku baik ni maknanya jangan ada niat buruk lah, macam itu. Dengan siapa-siapa pun jangan hati kita ada niat buruk, niat buruk kat dia, ataupun niat tak baik pada dia, ataupun kita ada perasaan nak mencelakakan orang, nak memperdayakan orang, nak membahayakan orang, nak mengenakan orang, nak menipu orang. Jangan ada perasaan. Sebab bila kita ada perasaan buruk, pemikiran buruk, tindakan buruk kepada makhluk Allah, maka pada ketika itu cahaya akan terhalang masuk ke dalam hati kita. Dan bila cahaya terhalang masuk dalam hati kita, kita tak boleh nak meningkat, nak islah, susah nak islah. Nak perbaiki diri kita susah. Kita teori banyak dah, teori. Belajar, ada nota macam-macam. Teori banyak, tapi nak buat tak boleh. Kenapa? Rupanya hati kita masih busuk dan buruk, dengki, hasad kepada sahabat-sahabat kita, kepada sesama makhluk. Makhluk Allah ni kita masih ada perasaan buruk pada mereka. Termasuklah su'uzan. Termasuklah su'uzan. Yang kelima, yang terakhir saya nak sebut sekali, at-taba'un amma yasghaluhu anillah. Yang kelima ni susah sikit. Pertama, kedua, ketiga tu susah dah. Yang kelima susah. Apa dia? Kita nak menjauhkan diri kita ni daripada perkara yang menyebabkan kita sibuk, sibuk sehingga tidak boleh berlaku taat, tidak boleh ibadah pada Allah. Jadi kita sibuk dengan benda sia-sia, sibuk dengan benda yang Allah tak suka, sibuk dengan dunia, lalai. Sibuk dengan lalai, sibuk dengan dunia. Kita tak suka benda tu, Allah tak suka benda tu. Maka bila kita sibukkan diri kita dengan benda yang sia-sia, benda yang dosa, benda yang kita dah biasa buat, tapi benda tu Allah tak suka, maka dia akan menghalang kita untuk taat. Maka sibuk dengan perkara sia-sia, sibuk dengan perkara yang Allah tak suka, perkara yang kita kata menghalang ketaatan tadi, akan menyebabkan kita tidak dapat cahaya dalam hati kita, tidak masuk. Cahaya tak masuk. Bila cahaya tak masuk, maka kepada perkara itu akan menyebabkan kita merasai bahawa bagaimana kita ni sebenarnya banyak teori, banyak ilmu, tapi tak boleh nak beramal. Dah beramal, boleh beramal, tak boleh istiqamah. Dah boleh istiqamah, tidak boleh islah diri kita, perbaiki diri kita pula. Meningkatkan amal, tak boleh. Setakat tu je boleh buat. Tak boleh. Kenapa? Rupanya masih ada lagi benda yang sia-sia dalam hidup kita, benda yang dosa yang kita tak mau buang, yang menyebabkan kita tak boleh nak beribadah, nak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita melakukan 5 perkara ini, ini langkah-langkahnya, insya-Allah Allah akan masukkan cahaya iman, cahaya Islam, sehingga kita akan bersinar dengan cahaya ihsan. Bila kita mula bersinar dengan cahaya ihsan dalam hati kita, insya-Allah automatik kita akan islah diri kita. Kita akan berubah, insya-Allah. Jadi kunci perubahan yang digambarkan oleh Allah SWT apa dia? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gambarkan apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada kepada satu kaum itu, melainkan dia mengubah apa yang dekat dalamnya, hatinya. Dan kunci raja, hati sebagai raja. Ala fil jasadi mudrah, iza saluhat jasadu kullu, wa iza fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Pada tubuh pada manusia ada sekumpal daging, kalau baik-baik semua, kalau rosak-rosak semua, itulah hati. Hati yang Nabi sebut sebagai raja tu. Maksudnya di mana kekuatan hati itu, hati kita akan kuat, akan membina satu perubahan, islah yang akan menyebabkan kita boleh istiqamah dan meningkatkan amalan kita, ihsan, apabila kita mendapat cahaya. Hati itu dimasuki oleh cahaya. Allah bagi cahaya yang masuk dalam hati. Bila hati mendapat cahaya tadi, al-iman, al-islam, al-ihsan, maka ketika itulah kita boleh nak beramal, beristiqamah dan meningkatkan amalan kita, memperbaiki amalan kita dari masa ke masa, dari masa ke masa. Jadi sebab tu hari ni kadang-kadang kita tak perasan
Dan kita ingat, kita dah ada ilmu dah, duduk dalam usrah dah, duduk dalam program dah, duduk dalam ansar, pertubuhan Islam, dah duduk, dah buat macam-macam, tapi rupanya tak boleh istiqamah. Rupanya tak boleh nak kuat. Kenapa? Rupanya cahaya belum masuk. Baru dari kat permukaan hati kita. Dia baru di permukaan, dia belum masuk lagi. Nak masuk, yang pertama kena banyakkan zikrullah, yang kedua kena banyakkan selawat, yang ketiga kita kena bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, sayang kat orang soleh, kita bergaul dengan orang soleh, kemudian kita beradab dengan orang soleh. Yang keempat, kita sentiasa berbuat baik, berniat baik, berpandangan baik kepada makhluk Allah. Jangan ada niat jahat, niat buruk, niat nak menipu, jangan, buang semua tu. Yang keempat ialah, yang kelima ialah kita sentiasa melihat diri kita, jangan sampai banyak terlibat dengan benda yang sia-sia, benda yang dosa, sehingga menyebabkan ketaatan kita tu, waktu untuk taat, ibadah dan sebagainya kepada Allah tu terlepas, terluput. Ini 5 perkara ni kita kena tengok balik dalam hati kita, baru cahaya masuk. Bila cahaya masuk, baru hati kita tu ada kekuatan untuk berubah, untuk meningkat. Barulah kita kata, saya duduk dalam tarbiyah. Kita kata, saya duduk dalam tarbiyah, saya dah ada ustaz saya dah ada, saya punya nakib saya dah ada, saya punya tuan guru saya dah ada semua. Saya ada silat, semua ada, pakat semua ada. Tapi rupanya cahaya tak masuk dalam hati kita. Bila cahaya tak masuk, kita tak bolehlah nak istiqamah. Apa lagi nak baiki amal kita? Nak beramal pun susah. Beramal sebab susah. Bila nak beramal susah, nak beramal susah. Kenapa? Kerana rupanya Allah tak bagi lagi cahaya masuk dalam diri hati kita tadi. Dan kenapa Allah tak masukkan hati kita dengan cahaya tadi? Kerana kita sendiri tak banyak zikir, tak banyak selawat, tak ada orang soleh yang kita bergaul dengannya, yang kita beradab dengannya. Kita masih ada simpan buruk, hasad, dengki, kan? Kita hajat niat jahat pada makhluk Allah. Kita masih buat benda yang sia-sia, tak nak tinggalkan benda sia-sia, tak nak tinggalkan maksiat mungkar, maka cahaya tidak masuk dalam hati kita. Bila cahaya tidak masuk dalam hati kita, jadilah kita orang yang naik turun, naik sikit, turun, naik sikit, macam itu. Jadi kita tak ke mana-mana. Sehinggalah bila Dajjal datang, tentera Dajjal datang, serangan Dajjal datang kepada kita, kita pun lalai, lemah, tak boleh nak pergi ke depan, tak boleh. Kenapa? Rupanya cahaya tidak ada dalam hati kita. Itulah, insyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan ini akan dapat membawa manfaat kepada kita bersama. Marilah sama-sama kita berbanyakkan zikir, banyakkan selawat, istighfar, dosa-dosa kita tu. Yang kelima tu, kita menjauhi dosa kita, yang menjauhi benda sia-sia. Jadi semua ni kita cuba buat pelan-pelan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk sama-sama kita bersama dengan jamaah mereka yang saleh, yang mahdiyin, yang mendapat hidayah Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat kekuatan, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan, kita baca doa Arabita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad tamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شاءتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.